Jian Xingxia dalam wasiat neneknya ialah neneknya, yang dahulunya hanya memiliki satu gunung, telah membeli 5 atau 6 gunung berhampiran rumah lama itu sebelum dia meninggal dunia. Dalam arti kata lain, selain gunung di antara kampung Luen dan rumah lama, semua bukit yang mengelilingi rumah lama selepas memasuki pergunungan itu juga milik nenek. Malah terdapat beberapa puncak gunung yang telah dipajak selama beberapa dekad. Jian Xingxia mewarisi mereka. Bab 2, Penyiaran Jawatan diumumkan. Jian Xingxia menggunakan kunci yang dihantar dalam sampul surat untuk membuka pintu pagar hadapan yang berkarat. Jian Xingxia tertanya-tanya sama ada itu hanya hayalannya, tetapi halaman depan nenek sebelah-sebelah ibunya kelihatan jauh lebih besar berbanding ketika dia masih kecil. Ia mungkin telah diubah suai. Tanpa berpikir panjang, Jian Xingxia berjalan melalui halaman, yang juga ditumbuhi rumpai, dan memasuki rumah lama. Rumah lama itu masih mempunyai pintu kayu dua gaya lama, dengan kunci besar memegang pemegang cincin tembaga di kedua-dua belah pihak. Apabila Anda membukanya, ia berderit dan mengerang apabila Anda menolaknya. Rumah-rumah di pergunungan mempunyai jurang yang besar di pintu dan bumbung tidak tertutup sepenuhnya, yang menyebabkan lapisan habuk tebal terkumpul di dalamnya. Terdapat juga beberapa lumut, pokok anggur dan cendawan kecil yang tidak diketahui yang menyelinap masuk melalui celah pintu dan tingkap. Rumah lama itu setinggi 2,5 tingkat, dengan halaman depan dan halaman belakang. Anda boleh memasuki bilik utama dengan melalui halaman depan. Terdapat 2 bilik sisi di setiap sisi dewan utama. Bilik pertama di sebelah timur ialah bilik tidur nenek. Jian Xingxia tinggal bersama nenek semasa dia kecil. Bilik kedua di sebelah timur ialah gudang nenek, berkunci dengan gembok besar. Jian Xingxia mencari melalui sampul surat tetapi tidak menemui kunci gudang. Dia mengenepikannya buat sementara waktu, bercadang untuk bertanya kepada Pak Ciklu apabila dia turun dari gunung jika ada cara untuk membuka kunci itu. 2 bilik sebelah di sebelah kiri ialah bilik tetamu. Walaupun nenek saya tinggal bersendirian di pergunungan, rumahnya tidak sepi. Oleh karena usianya, dia sering mengupah pembantu untuk melakukan kerja ladang. Terdapat juga orang yang mengumpul barangan gunung, dan mereka akan datang untuk tinggal di rumah Anda semasa musim. Terdapat sebuah pintu kecil di sudut barat laut bilik utama, di belakangnya terdapat sebuah dewan kecil. Terdapat ruang penyimpanan di setiap sisi dewan kecil itu. Nenek saya pernah memanggil ini bilik kayu api. Satu sisi ditimbun dengan kayu api, dan sebelah lagi digunakan untuk menyimpan bijirin. Di dinding bersebelahan dengan ruang utama di dewan kecil itu, terdapat sebuah tangga kayu, tetapi sudah bertahun-tahun rosak dan anak tangganya sudah reput, sehingga tidak dapat naik ke tingkat 2. Pintu belakang dewan kecil menghala terus ke halaman belakang, yang cucur atapnya selebar 1 meter penuh. Atap kiri menghala terus ke dapur, manakala cucur atap kanan menuju ke tandas. Jian Xingxia melihat sekeliling dan kembali ke bilik tidur neneknya. Katil kayu itu masih ditutup dengan cadar biru kasar, dan selimut di kaki katil dilipat kemas. Bantal batu yang pernah nenek tidur juga masih ada. Ia hanya diselaputi lapisan habuk. Nenek sudah tiada. Menurut Pak Ciklu, nenek meninggalkan gunung itu sehari sebelum dia meninggal dunia, dan meminta seseorang pergi ke gunung pada keesokan harinya untuk membantunya. Pada masa itu, Pak Ciklu dan yang lain tidak memahami jenis bantuan yang dimaksudkan oleh nenek Jian Xingxia dengan membantu. Tapi sebab nenek konsisten baik dengan orang, semua orang datang keesokan harinya seperti yang diharapkan. Tetapi apa yang mereka lihat adalah keranda di bilik utama, di mana nenek berbaring dengan tenang seolah-olah tidur, dengan hanya 2 huruf di sebelahnya. Satu surat adalah untuk penduduk kampung, memberitahu mereka semua urusan pengebumian yang diperlukan dan lokasi plot pengebumian yang dipilih, menekankan bahwa segala-galanya harus dipermudahkan. Dia kemudian memberitahu penduduk kampung untuk memberikan satu lagi surat kepada Jian Xingxia. Jian Xingxia duduk di birai katil dan perlahan-lahan menyentuh tiang di kaki katil. Selepas itu, dia mengambil sabit,
satu-satunya epal dan biskut yang tinggal di dalam beg galasnya, dan sebotol kecil minuman keras yang dibelinya berhampiran stesen, dan pergi ke kubur neneknya. Jian Xingxia menggunakan sabit untuk membersihkan rumpai di sekitar tanah perkuburan. Pak Cik Lu dan keluarganya datang untuk membersihkannya sekali semasa perayaan Qingming. Rumpai tidak banyak sekarang, tetapi ia telah tumbuh sangat tinggi karena hujan yang banyak. Terdapat batang kemenyan dan pemetik api yang tersembunyi di celah-celah batu berhampiran. Jian Xingxia meletakkan epal dan biskut